ada buah aplikasi TAT 5420 lampu tak tutup siapa orang yang boleh dekat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Pengurusi majlis yang berusaha, pengurusi masjid serta jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para pegawai masjid, muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan, pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Bagi yang belum niat i'tikaf, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allah menciptakan alam ni dah lama. Bukan bumi sahaja, alam semua sekali yang luas dah lama. Antara makhluk yang akhir sekali Allah cipta manusia. Waktu Allah cipta Nabi Adam di syurga, binatang dah ada, jin dah ada, iblis dah ada, malaikat dah ada, tumbuh-tumbuhan dah ada, planet-planet dah ada. Kemudian baru cipta manusia. Allah pun takdirkan Nabi Adam dengan Hawa alaihi wassalam turun ke bumi. Bumi inilah yang kita duduk ni. Di kalangan bilion-bilion manusia, Allah pilih Nabi dan Rasul. Semua sekali jumlah Rasul, jumlah Nabi, campur Nabi dan Rasul ni, Nabi-Nabi ni, semua sekali 124,000. Ni maklumat ni. Yang kita ingat 25 orang. 25 tu yang disebut dalam Quran. Semua sekali 124,000. Kalau saya tanya soalan mudah, Nabi pertama dan Nabi terakhir, semua orang boleh jawab dalam masjid ni. Di kalangan 124,000 ni, Nabi pertama dan terakhir semua orang boleh jawab. Nabi pertama Nabi Adam. Nabi yang terakhir yang ke 124,000 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan seterusnya, 124,000 orang Nabi ni, berat sikit ceramah ni, dia banyak maklumat tuan-tuan. Tapi tak apa, nanti tuan-tuan boleh tengok balik dalam
Ni berapa rakaman tu ada ni. Dan tuan-tuan boleh tengok balik. 124,000 orang. Berapa orang Nabi yang Allah sudah utuskan ke muka bumi? Jawapan dia, kesemua sudah diutuskan. Sekali lagi soalan, di kalangan 124,000 orang ni berbaki berapa orang lagi Nabi yang belum dia utuskan oleh Allah? Jawapan dia kosong. Maksudnya bumi ni dah lama, bukan dengan makhluk manusia, bahkan dengan makhluk-makhluk lain. Bila Allah hantar manusia yang merupakan antara makhluk terakhir yang Allah cipta di atas muka bumi ni, Allah pun pilih para nabi dan rasul. Bilangan para nabi dan rasul itu pun sudah habis diutuskan dan dipilih oleh Allah SWT. Selesai. Sampailah zaman kita malam ni 22 hari bulan 12 2017, 1439 Hijriah. Ni malam ni. Bila dah habis Nabi, apa akan jadi kepada bumi ni? Ni nak masuk ke Dajjal ni, bukan keluar tajuk ni tuan. Ni mukadimah. Tajuk Dajjal 3 jam. Kita start 7.40, 8.40, 9.40, 10.40. Pakai balik awal lah lagi. Saya ringkaskan malam ni 1 jam saja. Boleh? 1 jam 10 minit ke 1 jam 15 minit, kita tengoklah, insya-Allah. Maksudnya, bila manusia ini akhir penciptaannya, kemudian nabi-nabi yang dipilih oleh Allah telah pun habis. Sampailah ke nabi dan rasul yang terakhir, iaitulah nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Nabi pun bagi tahu kepada para sahabat, sesungguhnya umat ini, mafhum, umat ini akan melihat dan menghadapi dua keadaan yang paling sukar yang tidak dihadapi oleh umat lain. Tuan-tuan, umat ini akan menghadapi dua keadaan yang paling sukar yang tidak akan dihadapi oleh umat lain. Nombor 1, umat ini akan menyaksikan kiamat. Dan yang kedua, umat ini akan berhadapan dengan satu fitnah yang besar semenjak Allah menciptakan bumi ini sampailah kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah itu. Fitnah itu ialah fitnah Al-Masihid Dajjal. Siapa yang akan hadapi? Umat ini. Maka ini adalah dua berita yang buruk yang paling ditakuti oleh semua para nabi dan rasul, yang paling dirisaukan oleh para nabi dan rasul. Dua benda ni, tuan-tuan, sampai malam ni 1439, kedua-dua benda ini belum berlaku. Boleh jadi tak kita yang hidup 2017 ni akan melihat dua perkara ini? Boleh jadi, sangat-sangat. Ni yang masih berbaki 2017 ni, 2018, 2019. Generasi yang masih hidup inilah yang ada kemungkinan akan melihat dan menghadapi dua kejadian besar ini. Wallahu a'lam. Dua benda ni. Bila malaikat Jibril dia datang kepada Rasulullah satu hari, malaikat Jibril datang dengan rupa paras seorang manusia yang berjubah bersih dan putih, rambutnya hitam berkilat.
Kemudian Malaikat Jibril yang datang dalam rupa orang ni, dia tanya beberapa soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat tak tahu yang tu adalah Jibril. Soalan terakhir yang Jibril tanya, wahai Muhammad, bila kiamat? Mata sa'ah, bilakah kiamat? Lalu Nabi jawab, tengok Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Soalan yang kamu tanyakan itu, yang bertanya pun tidak tahu jawapan, yang ditanya pun tidak tahu jawapan. Siapa yang bertanya, tuan-tuan? Penghulu segala malaikat, Jibril alaihissalam. Siapa yang ditanya? Penghulu segala nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab jelasnya, tak ada takwil-takwil dah. Orang yang bertanya pun tidak tahu jawapan, orang yang ditanya pun tidak tahu jawapan bila kiamat. Kemudian Jibril tutup pertemuan hari itu dengan soalan, kalau begitu, adakah kiamat itu ada tanda-tandanya? Maka Nabi pun sebut, ya. Untuk mengetahui bahawa kumpulan manusia itu dekat dengan kiamat, maka Nabi membahagikan dua tanda kiamat. Tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil dan besar ni yang mana dulu yang berlaku? Kecil dulu ke yang besar dulu? Kalau jawab salah teruk sangat. Yang jawab besar dulu tu, yang tu memang baru malam ni main ceramah. Dia tengok tajuk Dajjal, kenapa ni? Kecil dan besar, kecil dulu berlaku kemudian besar. Berapa bilangan tanda kiamat kecil dan berapa bilangan tanda kiamat besar? Ulama himpunkan hadis-hadis Nabi di sana dan di sini. Nabi tak sebut dalam satu hadis, di dalam ratusan hadis. Ulama pun himpun semua. Kata para ulama, mereka mendapati bahawa tanda-tanda kecil kiamat lebih kurang 170 tanda kecil. Dan tanda besar kiamat paling masyhur 10 tanda besar. 170 tanda kecil ni bila mula berlaku? Jawab para ulama hadis, tanda-tanda kecil kiamat ini bukan mula berlaku 5 tahun yang lalu. Tanda kecil kiamat mula berlaku 1400 tahun yang lalu. Lama ke baru, tuan? Lama dah. Bila tanda kecil kiamat sudah 1400 tahun yang berlalu, setiap 10 tahun, setiap 10 tahun, setiap 100 tahun, kemudian 100 tahun, 100 tahun, sampai malam ni sudah 1400 tahun. Orang hari ini pun bertanya kepada para ulama hadis, wahai para alim ulama, sudah berapa tanda-tanda kiamat kecil ni yang dah berlaku? Maka para ulama hadis pun menjawab dengan jawapan, berikan kepada kami tanda-tanda kecil yang belum berlaku. Itu antara cara soalan, cara jawapan yang diberikan. Ulama himpun tanda-tanda kecil ni. Ulama kata, cuba cari tanda kecil mana yang belum berlaku, kecuali beberapa sahaja. Tuan-tuan buka lah internet malam ni, tuan-tuan belilah buku tanda-tanda kecil kiamat, tuan-tuan tengok tanda-tanda kecil kiamat, tuan-tuan tengok satu persatu sampai 10, sampai 20, 50, 70, 90, 110, mana satu yang belum berlaku? Bangunan pencakar langit, arak diminum merata-rata, ramai orang yang meninggalkan solat, ramai orang yang berzina, anak yang memperhambakan ibu dan ayah. Yang mana yang belum berlaku? Tuan-tuan faham tak? Ni nak masuk ke tajuk ni, duk mukadimah lagi. Tengok kira apa? 8 dah. Subhanallah. Ni
Kita main malam ni, saya orang Kedah, minta maaf no. Tak biasa keluar negeri pula tu. Kan, duduk dalam Kedah ya, sebab tu cakap Kedah piau. Kita datang pada malam ini, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, bukan untuk kita menunggu Dajjal, tidak. Tetapi kita datang pada malam ni antaranya ialah untuk belajar ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua tentang akhir zaman. Kerana kita umat kepada akhir zaman. Paling hujung kata para ulama, antara tanda kecil kiamat yang beberapa sahaja yang belum berlaku, antaranya ialah keluarnya Imam Mahdi. Tinggal berapa saja. Apabila ulama sebut kebanyakan tanda-tanda kiamat kecil telah pun berlaku, telah pun dilihat, maka selesai tanda kecil kiamat, kata Rasulullah, kalau pagi ni lengkap ke semua tanda kecil kiamat, maka tengah hari itu akan keluar tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar, tanda besar habis tuan. Bila keluar tanda besar, dia berubah banyak benda. Sekejap lagi kita akan bincang. Bila keluar tanda besar yang pertama, cuaca berubah. Habis macam-macam. Pemakanan berubah, ibadat berubah, cara solat berubah. Maka ini perlukan kepada ilmu. Dia tak boleh tunggu tanda besar kiamat pertama keluar, okey baru kita mengaji. Macam ni cara dia. Sekarang orang Islam kena ada pengetahuan tentang ini untuk menghadapi kemungkinan datangnya zaman itu. Wallahu a'lam, dalam ilmu pengetahuan Allah, bilakah ia akan berlaku. Benda apa bila tu? Tanda kiamat yang pertama. Kalaulah saya letakkan botol ni di sini, inilah tanda besar kiamat yang pertama, maka di mana zaman kita hari ni? Kata Rasulullah, untuk keluar tanda besar kiamat yang pertama, apabila kalian melihat tanda-tanda kecil kesemuanya telah berlaku. Faham tuan? Di mana kedudukan kita? Sini ya. Sini. Sebelah menyebelah dah. Sebelah menyebelah dah kita ni, zaman ni. Ya Rasulullah, tanda besar kiamat yang pertama itu akan muncul apabila kesemua tanda kecil selesai. Ya Rasulullah, bagaimana kami nak tahu bahawa tanda kiamat yang pertama itu sangat dekat? Maka Nabi pun sebut satu hadis kepada para sahabat. Saya bacakan kepada tuan-tuan pada malam ni. Tuan-tuan tengok hadis dan petanda yang Nabi sebut tu berlaku ke tidak lagi. Hadis sahih. Nabi kata nak tahu tanda kecil, tanda besar kiamat pertama itu dekat. Nabi kata inna amamad dajjal sinuna khadda'ah. Apabila kalian tengok dalam masyarakat dekat-dekat dengan kemunculan tanda besar kiamat yang pertama, iaitulah dajjal, di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat ketika itu dipenuhi dengan pembohongan. Allahu Akbar. Pembohongan. Tuan-tuan tengok masyarakat hari ni banyak berbohong tak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Penipuan dan pembohongan hari ni dalam internet, dalam kehidupan, di tempat kerja, dalam masyarakat, dengan jiran, dalam keluarga, berdarah daging dalam kehidupan masyarakat. Tuan-tuan tengok hari ni manusia berlumba-lumba untuk siapa menjadi penipu yang paling besar. Ni info. Banyak tak ni? Allahu Akbar. Kalau nak tipu di masjid ni, dia tak tersebar luas sebab orang masjid datang macam ni 500 orang. Tapi dalam ni sekali tipu, lepas tu kita share, dalam masa 1 minit 100,000 orang boleh ditipu. Tuan-tuan tengoklah setiap hari apa yang berlaku dalam dunia ni. Setiap hari
Dia keluar satu mesej, jawatan kosong. Di Mak Atafiz sekian-sekian, gaji 3,500. Kita nampak dah tu. Macam mana Mak Atafiz gaji sampai 3,500 ni? La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Mesej tu tipu. Viral, semua grup dapat. Macam saya dalam bidang agama, semua grup agama, macam mesej macam ni sampai. Gaji 3,500, Mak Tafiz sekian-sekian, tempat sekian-sekian, viral. Rupanya tipu. Cek tak ada. Selang 2 hari, mesej yang sama, tempat lain pula, cari guru Tafiz juga, gaji macam tu juga, gaji tinggi, RM3,000 juga tipu. Tuan-tuan, siapa yang rajin ni, yang rajin pitai 2-3 muka surat, duk type kita perlukan guru segera, gaji yang kita tawarkan lumayan, tempat kita sekian, syllabus kita sekian, kriteria guru tu mesti macam ni. Siapa ni yang duk rajin, duk pitai benda-benda tipu ni? Tak ada kerja lain ke? Kalau kamu baca qul huwallahu ahad, 1/3 ganjaran dia daripada Quran. Tuan-tuan, setiap hari mesej tipu atau fitnah atau sebar aib orang ni penuh, sebar merata. Tetapi fitnah dan tipu itu apabila sampai kepada orang yang beriman, maka dia akan berhenti di situ. Ini kaedah para ulama sebut. Fitnah akhir zaman nanti, penipuan di akhir zaman nanti akan bertebar. Dia punya penyebaran dia laju, tetapi apabila dia sampai di tangan orang beriman, fitnah dan penipuan itu akan berhenti di situ. Hanya orang beriman saja yang tidak menyebarkan berita palsu, aib orang, penipuan dan sebagainya. Dia tak sebar. Datanglah banyak mana pun sebulan berita, tidak satu pun yang pernah di-share dan disebarkan oleh orang beriman. Takkan. Fitnah itu akan berhenti di tangan orang beriman. Jaga-jaga tuan-tuan. Macam-macam. Nabi sebut, Nabi kata dekat-dekat dengan kedatangan Dajjal, kalian akan melihat dalam kehidupan masyarakat penipuan yang begitu banyak. Sinuna khadda'ah. Banyak tak? Tuan nampak? Tanda yang pertama nak keluar, tanda besar kiamat, apabila kalian melihat kesemua tanda kecil telah berlaku. Satu. Yang kedua, apabila kalian melihat di dalam masyarakat penipuan itu begitu banyak. Betul-betul macam yang zaman ini yang kita hidup ni. Tuan-tuan, orang tipu buat umrah daripada 10 tahun yang lepas sampai tahun ni 2017 masih ramai lagi ribuan yang ditipu dengan umrah ni, pakej umrah. Tersadai di KLA dan sebagainya. Umrah murah RM4,000. Berapa orang mendaftar? 300 orang mendaftar. Yang menipu tu dapat 1.2 juta sebulannya. Satu tempat dia dapat 1.2 juta. Dia pindah pejabat pergi duduk tempat lain. Sewa pejabat tu RM500 je sebulan. Modal dia. Kita ingat dah lama dah penipuan ni berlaku, masyarakat dah tak terpedaya dah. Sampai 2017 baca berita baru ni lah kena juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sinuna khadda'ah. Tuan-tuan, ni yang Nabi sebut. Kamu akan melihat dalam kehidupan masyarakat di setiap segi penuh dengan penipuan. Bukan dalam masyarakat saja. No? Yang memerintah pun cara memerintah. Ini bukan sebutan mulut saya. Saya bacakan hadis Nabi ni sampai habis. Kata Rasulullah, hadis yang sama. Inna amamad dajjal sinuna khadda'ah. Sesungguhnya dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal penuh dengan penipuan. Yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang bercakap benar akan dituduh sebagai penipu. Saya nak buat sekolah tuan-tuan sekarang ni. Baru nak mula buat bangunan. Siang malam bekerja baru nak buat bangunan. Tidak ada gaji. Kerana Allah, insya-Allah. Orang hantar mesej, dia komen dekat poster sekolah, dia kata jangan jual agama untuk cari dunia. Kat saya
Kita tengok mesej dia, kesian. Ratus orang tengok tulisan dia tu, komen dia tu, ratus orang tengok. Dia tuju ke kita, jangan jual agama untuk cari dunia. Yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang bercakap benar pada zaman Dajjal nak muncul akan dikata penipu. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib, dan penipu akan dijunjung oleh orang ramai. Dia ni yang cakap benar. Yang nak buat benda agama, orang tuduh ni menipu. Yang memang menzalimi masyarakat, orang kata depa ni lah cakap benar. Subhanallah. Zaman bila tuan? Tak habis lagi. Wa yu'taman wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah akan dikatakan khianat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, kalian akan melihat masyarakat akan mengangkat pengkhianat-pengkhianat sebagai pemimpin mereka. Lagi tinggi jawatan, lagi banyak yang dia sapu. Negara mana kita tak tahu, tapi Nabi sebut. Lagi tinggi jawatan dia, lagi banyak yang dia ambil, yang dia khianat. Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang khianat, yang inilah yang diberikan jawatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Macam khutbah Jumaat pula. Letih sekali dengan saya. Minum dulu Ustaz, tuan-tuan. Lapan dah. Sekejap. Bismillah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dah kita berada di zaman ni, apa persiapannya Ustaz? Ini yang paling penting. Lebih penting daripada kita mendengar cerita-cerita Dajjal ni ialah apa persiapan kita umat akhir zaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi pun sebut, Nabi kata sesungguhnya setiap Rasul mengingatkan dan memberi amaran kepada umat mereka tentang bahaya fitnah Dajjal. Tiap-tiap Rasul, bukan Nabi Muhammad seorang. Tidak ada Nabi kecuali, ini hadis, ma min nabiyyin illa wa hadzara ummatahu 'anid dajjal. Saya tak mau baca sangat hadis, jadi lagi panjang. Saya terus buat terjemahan. Tidak ada Rasul kecuali mereka akan memberi amaran kepada umat mereka tentang Dajjal. Bahaya sangat ke? Ya. Kerana apabila Dajjal ini muncul, mengelilingi setiap inci muka bumi Allah ini, apabila Dajjal ini muncul dan mengelilingi setiap bumi, setiap inci muka bumi ini, maka gerak kerja yang akan dilakukan oleh Dajjal pertama dan terakhir ialah mensyirikkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tak? Itu sebab kenapa kesemua nabi termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuluh-puluh hadis, sehingga cerita tentang Dajjal ini menjadi mutawatir maknawi kerana banyaknya hadis Nabi yang bercakap tentang bahaya Dajjal ini. Maka Nabi pun bagi tahu beberapa senjata yang boleh diamalkan oleh umat akhir zaman, dan ia sangat berkesan kerana senjata ini diturunkan khas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi umat akhir zaman daripada ribuan jenis fitnah dan juga bapa kepada segala fitnah, iaitu fitnah Ad-Dajjal, dan senjata itu ialah surah Al-Kahfi. Yang ni inti kepada ceramah malam ni. Ni saya sebut dah. Siap-siap takut terlupa.
Ada 3 cara. Saya sebut siap. Ada 3 cara, 4 cara yang Nabi ajar. Tuan-tuan ingatlah elok-elok. No? Nak mai pula wallahu alam, boleh jadi 4 tahun lagi ke 2 bulan lagi ke, tak tahu dalam ilmu Allah. 4 cara. Yang pertama, membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 110 pada setiap hari Jumaat sekali. Itu cara yang pertama. Hari ni hari Jumaat. Bacalah bila-bila pun pada hari Jumaat. Pagi boleh, lepas zuhur boleh, lepas asar boleh. Tapi kalau lepas maghrib macam hari ni dah masuk Sabtu. Selepas maghrib hari Khamis, itu dah masuk Jumaat. Lepas maghrib hari Khamis, itu dah masuk Jumaat, dah boleh mula baca Kahfi. Selepas Isyak hari Khamis, itu sudah Jumaat, dah boleh baca Kahfi. Bacalah tuan-tuan. Tuan-tuan akan melihat bagaimana insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri tuan-tuan dan ahli keluarga tuan-tuan daripada belitan ribuan fitnah akhir zaman. Banyak tak fitnah akhir zaman tuan? Banyak. Ni dajjal ke tak ni? Ni yang saya pegang ni. Ni dajjal lah ni. Kalau tak pandai guna, dia jadi dajjal. Ni handphone ni. Berapa ratus pasangan suami isteri yang bercerai setiap bulan disebabkan telefon ni? Banyak tak? Banyak. Ni ya. Tuan-tuan sekalian, maka fitnah tu banyak. Tuan-tuan nak rasa, siapa yang nak rasa bagaimana Allah melindungi dia dan keluarga dia daripada fitnah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, amalkan Kahfi. Cara yang pertama, baca Kahfi seminggu sekali pada hari Jumaat, ayat 1 sampai ayat 110 sampai habis. 1. Yang kedua, baca Kahfi setiap hari, ayat 1 hingga ayat 10. Mudah ya? Yang ketiga, baca Kahfi setiap hari, ayat 101 hingga ayat 110. Ini cara ketiga. 101 hingga 110. Cara yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah. Keempat-empat ni hadis sahih. Bismillah. Alhamdulillah. Cara yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membaca doa selepas tahiyat akhir sebelum memberi salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Ramai orang tak tahu. Allahu Rabbi, rugi besar. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan satu doa sabit dengan hadis yang sahih. Setiap kali Nabi solat, selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10 tahun Nabi ulang doa ni. 10 tahun Nabi ulang doa ni. Kita solat maghrib tadi baca? Tak baca. Rugi kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1. Wa min azabil qabri. 2. Wa min fitnatil mahya wal mamat. 3. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jadi imam pun boleh baca, kita jadi makmum pun boleh baca. Siapa yang tak sempat tulis, buka dalam internet, tulis doa Nabi dalam tahiyat sebelum beri salam. Doa Nabi dalam tahiyat sebelum beri salam. Naik insya-Allah doa tersebut. Cara yang kelima,
Yang ni tuan-tuan bakat buat. Saya nak pesan pun mungkin kali ni je yang terakhir saya main, wallahu alam, main sini kan, sebab tempat banyak. Cara yang kelima yang saya sarankan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah semua bakat-bakat buat, iaitu setiap hari pagi dan petang baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat 101 hingga ayat 110. Maksudnya 20 ayat. 10 ayat terawal surah Kahfi, 10 ayat terakhir surah Kahfi, 20 ayat. Kita buat ni tuan-tuan sebab nak ikut sunnah Nabi. Niat tamah tu, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang kedua, waktu tuan-tuan beramai pagi dan petang tu, ya Allah, peliharalah aku dan ahli keluargaku dari fitnah yang begitu banyak di akhir zaman ini. Pagi tuan-tuan buat 20 ayat daripada surah Kahfi, petang tuan-tuan baca 20 ayat daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah sudah begitu ramai di kalangan jemaah, lelaki-lelaki dan perempuan, yang mereka amal sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu mereka telefon, Ustaz, alhamdulillah kami lihat perubahannya. Allah tunjuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nah, kalau Allah terima, masya-Allah. Kita nampak bagaimana Allah jaga. Tuan-tuan, antara fitnah akhir zaman ni yang inilah yang paling besar. Internet, game, YouTube, Facebook, Instagram ni, kalau tak pandai guna. Berapa banyak suami dan berapa banyak isteri yang sampai umur 30-an, 40-an masih main video game dalam ni. Betul tak tuan? Main game lagi. Sampai tak pergi bekerja, sampai minta cerai. Itu fitnah. Kita masuk tengok kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian yang dirahmati Allah, Dajjal ni manusia. Manusia. Dia sudah pun dilahirkan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang bertemu dengan Dajjal. Sehari saya cerita. Dan Dajjal ini telah pun remaja. Pemuda, remaja. Dia umur dia tak tua-tua ke ustaz? Ya, tidak tua-tua. Dia minal munzarin, di kalangan mereka yang dipanjangkan usia. Macam inilah tuan-tuan nak mudah faham. Nabi Isa di mana tuan-tuan? Nabi Isa di langit. Nabi Isa waktu diangkat umur dia 33. Sampai hari ini sudah berapa ribu tahun Nabi Isa alaihissalam 33. Ni nak bagi tuan-tuan faham. Antara makhluk Allah yang dipanjangkan umur, yang tidak mati, antaranya ialah Dajjal. Dajjal ni berapa orang? Seorang. Satu saja. Bapa segala Dajjal. Dajjal kecil ada 30. Yang tu dia tak ada kuasa-kuasa apa sangat. Yang bapa segala Dajjal ni satu. Satu je. Telah dilahirkan dan telah pun membesar. Minggu lepas ada orang sebarkan satu video. Minggu lepas, baru je. Baru, sebab tu saya sebut setiap minggu. Orang sebar satu video bayi, mata satu, duduk di sini mata dia. Sebar viral video tu. Ulasan di bawah, bayi Dajjal. Menyedarkan kita tentang kebesaran Allah dan kebenaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lah, kebenaran yang disebutkan oleh Nabi mai ke mana? Dajjal dah besar dah, bukan baru dilahirkan. Yang tu bukan Dajjal.
Kalau betul bayi itu memang ada, dilahirkan di Israel, Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi beritahu Dajjal dah lama lahir, dah besar pun. Dan mata Dajjal bukan satu, mata dia dua. Tapi disebabkan tak ada ilmu, orang sebarkan. Dalam grup ustaz-ustaz ada. Loh, kita pun mikir tak lepas tuan-tuan. Macam mana ustaz ni faham? Macam mana dia boleh sebar, share video ni? Benda tu jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah bertentangan dengan hadis Nabi, kenapa share lagi? Nampak tuan-tuan? Okey, malam ni kita sebut Dajjal ni dia dah lama lahir dan dia dah pun membesar. Dia manusia. Yang kedua, dia lelaki. Lelaki. Tuan-tuan tengok orang viral pula video lepas ni, bayi perempuan pula, mata satu, tengah-tengah mata satu. Mengejutkan, seorang bayi telah pun keluar, isteri kepada Dajjal pula dah. Sebab bayi perempuan. Tuan-tuan nak viral ke? Tak payah. Tak boleh viral. Benda tak betul. Dajjal telah pun dilahirkan, dia telah pun dewasa, syab, pemuda. Seorang manusia yang sempurna tubuh badan dia, mata dia dua, hidung dia, mulut dia, telinga dua, tangan dua, jari dia 10, manusia. Dan di mana dia sekarang? Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ni, dalam alam ni. Sabit dengan hadis yang sahih cerita tentang 30 orang tersebut. Saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia naik kapal bersama dengan 30 orang daripada kabilah Lukham dan Judham. Ni cerita ni di negara mana tuan? Di Mekah, Madinah. Waktu tu Rasulullah SAW di Madinah, Nabi di Madinah. Lelaki ni orang Arab, beragama Kristian. Dia dengan kawan-kawan dia 30 orang, mereka naik kapal. Pergi ke mana tidak diperincikan. Hadis ni tuan, ni hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah-tengah laut, kami dipukul oleh ombak yang kuat, oleh laut yang kuat, sehingga kami hilang arah tuju, sampai tak tahu pergi ke mana. Selama 30 hari, sebulan duduk di tengah lautan. Akhirnya kami sampai di sebuah pulau yang kami pun tak tahu pulau itu di mana. Kata Tamim yang cerita ni, dia pun bawa turun bot, perahu, sampan. Kapal besar, bot turun yang kecil itulah, sampan tu, bot. Maka kami pun bergerak ke pulau tu untuk berehat, minum, cari air bersih dan sebagainya. Waktu kami tengah berehat-rehat, ni hadis ni panjang kan? Hadis ni panjang, saya tak baca hadis tu, saya terus terjemah secara mafhum. Kami pun tengah berehat-rehat di pulau tu, tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik. Binatang ini berbulu lebat sehingga menutup seluruh bahagian badannya. Kemudian binatang ni pun datang dekat. Tuan-tuan, kalaulah binatang tu singa, sahabat akan sebut singa. Kalau binatang itu unta, sahabat akan sebut unta. Kalau binatang itu kerbau, sahabat akan sebut kerbau. Sebab binatang-binatang buas ini, binatang-binatang buas ini boleh dilihat di bumi Madinah pada zaman itu. Madinah pada zaman Rasulullah bukan macam hari ini tuan-tuan.
Madinah pada zaman dulu 1400 tahun yang lalu dikelilingi oleh hutan tebal. Ini kena tengok sejarah geografi Madinah 1400 tahun yang lalu. Hutan tebal. Gajah sahabat tengok, harimau sahabat tengok, pelanduk kijang sahabat tengok. Tebalnya hutan di Madinah ketika tu. Bila binatang ni keluar daripada pulau ni, seekor saja, dia berjalan mendekati 30 orang tadi, kemudian dia bercakap, siapa kalian? Binatang tadi. Maka Tamim ibn Aus kata, kami pun jawab, kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristian. Waktu tu tak Islam lagi, dia tak masuk Islam lagi. Kami pemuda-pemuda Arab Kristian, daripada semenanjung tanah Arab kami keluar. Sampai tengah perjalanan, tengah-tengah lautan, tiba-tiba laut mengganas. Kami dipukul oleh arus selama sebulan. Akhirnya terdampar di pulau ini. Tuan-tuan bercakap dengan siapa? Binatang. Kemudian Tamim pun bertanya pada binatang tadi, siapa kamu? Tuan-tuan turun, jumpa lembu. Lembu tu tegur kita, balik awal tak dengar ceramah kah? Tuan-tuan nak bagi tahu kat dia sakit perut? Tak bagi tahu dah kat dia. Tekan minyak terus larilah. Berani orang Arab, tengoknya, orang Arab. Bila binatang tu tanya, kamu ni siapa? Binatang bercakap. Hadis sahih. 30 orang ni siap jawab lagi. Jawab. Dia tanya pula, kamu ni apa? Binatang tu jawab, ana al-jassasah. Jangan buh nama anak pula. Jassasah, nama tak elok. Ada ulama kata itu iblis. Ada ulama sebut jassasah tu ialah iblis. Dia berupa jadi binatang huduh tu. Satu pandangan lah, satu pandangan. Anal jassasah. 30 orang ni tanya, jassasah tu apa? Dia tak jawab. Dia kata, di tengah-tengah pulau ada satu orang. Yang sudah lama menunggu kabar berita daripada orang lain. Ada orang pula dah di pulau tu. Maka orang yang duduk di tengah-tengah pulau tu nak jumpa dengan kalian, yang 30 orang tadi. Maka yang 30 orang tadi dalam keadaan yang tercengang. Pulau ni pulau apa? Ada binatang pelik. Ni kalau pi tengah-tengah pulau ni, manusia tu syaitan ke apa ke, habis kita. Ini Tamim cerita. Tapi mereka pergi juga. Mereka pergi ke tengah-tengah pulau. Berjalan 30 orang ke tengah-tengah pulau. Ini tuan-tuan tengok. Berjalanlah 30 orang ni masuk ke dalam hutan. Akhirnya sampai di satu tempat penahanan. Masuk ke dalam. Kata Tamim, kami pun masuk ke dalam. Dan begitu terkejut, kami mendapati di dalam itu ada satu orang lelaki, manusia, tetapi tubuhnya sangatlah besar. Satu orang lelaki, tubuhnya sangat besar. Dia bersandar ke dinding gua itu dalam keadaan kedua-dua tangannya dan kedua-dua kakinya diikat dengan rantai besi yang besar. Tamim tunjuk diikat macam ni. Ikat macam ni. Ikat dengan satu rantai besi yang tak boleh bergerak. Kaki dia, kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya macam tu. Rantai besi, tak boleh bergerak. Kaki macam tu. Kemudian lelaki yang berambut panjang itu, panjang, rambut panjang, kerinting yang sangat kerinting. Tuan-tuan boleh bayang, sangat kerinting, panjang. Lelaki itu bertanya kepada kami, man antum? Kamu semua ni siapa? Lelaki yang kena ikat tu tanya.
Kami Arab agama Nasrani daripada semenanjung tanah Arab naik kapal, panjang cerita. Kemudian kami pun tanya kepada lelaki tadi, siapa kamu? Lelaki tadi dia tak jawab. Kemudian dia tanya beberapa soalan, 4 soalan. Tuan dengar soalan dia. Hadis ni hadis sahih. Soalan pertama lelaki ni tanya, kamu semua tahu tak tentang Tasik Tabariyah? Yang ramai-ramai ni jawab tahu. Macam mana keadaan Tasik itu? Mereka ni jawab, yang 30 orang ni jawab, oh airnya masih banyak. Orang menggunakan air di Tasik itu. Lelaki yang kena ikat ni jawab apa tuan? Lelaki ni kata, satu hari apabila kamu tengok Tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar. Satu hari Tasik itu akan kekeringan, kata lelaki itu. Dia tanya soalan yang kedua. Lelaki yang diikat tu tanya, bagaimana keadaan ladang Baisan, Nakhlu Baisan? 30 orang ni jawab, ladang tu masih berbuah, kurmanya banyak. Laki yang kena ikat tu kata, satu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah. Nampak ah? 2, 3. Laki yang kena ikat tu tanya, bagaimana keadaan mata air Zuhar? Mereka ni jawab, mata air Zuhar airnya banyak. Dia kata satu hari mata air itu akan kering. Soalan yang keempat dan yang terakhir, lelaki ni dia tanya, apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan? Nampak tuan? Maka Arab yang 30 orang, pemuda-pemuda Arab yang 30 orang ni pun jawab, ya, Nabi itu telah pun keluar, telah pun diutuskan oleh Allah, dan dia telah pun berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah. Adakah dia berperang dan dia diperangi? Pemuda-pemuda ni jawab, ya, Nabi itu diperangi. Adakah dia menang? Dia jawab, ya, setiap kali peperangan dia menang. Maka lelaki itu pun kata, alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi, yang lelaki yang Nabi itu. Sesungguhnya, kata lelaki tadi, hanya kalian sahaja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini ialah Al-Masih Ad-Dajjal. 30 orang yang pernah melihat Dajjal di depan-depan. Tak lari tuan-tuan, no? Tengok Dajjal di depan. Sebab dia tak tahu, waktu tu mereka pun tak tahu, bila kawan tu sebut akulah Al-Masih Ad-Dajjal, tak lari juga. Kita hari ni kan, kalau dia main akulah Masih Dajjal, lari. Bila dia kata akulah Al-Masih Ad-Dajjal, dan sudah hampir masanya apabila tanda-tanda yang aku sebutkan tadi kering, maka aku akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tengok satu persatu. Nabi SAW diutuskan ke belum? Utus dah, habis dah. Utus dan telah pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Tasik Tabariyah ni tasik di mana? Buka YouTube, balik lagi buka YouTube. Tulis dalam bahasa Arab Buhairah Tabariyah. Tak pandai tulis Sea of Galilee. Tasik ni ada di Israel. Adalah. Yang Dajjal sebut ni bukannya ada di angkasa lepas, ada di atas muka bumi ni. Dajjal kata satu hari tasik itu akan mula surut, dan ketika itu aku akan keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni bukan tujuan nak menakut-nakutkan. Tuan-tuan boleh tengok tasik itu hari ni, bagaimana setiap tahun dia mengalami kesurutan dan kekeringan. Tiap-tiap tahun. Kadar air dalam Tasik Tabariyah, Sea of Galilee itu setiap bulan menurun. Siapa yang jaga Tasik Tabariyah hari ini? Negara haram Israel.
Kementerian Israel dia letak satu kayu penanda aras tu sebab tasik itu kering setiap bulan. Bukan kering, menyusut setiap bulan. Benda tu dikomentarikan. Tuan-tuan boleh tengok dikomentari dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggeris tentang kenapa tasik Tabariyah mengalami kekeringan penyusutan air setiap bulan. Tuan-tuan nampak tak? Jauh ke dekat kita ni? Zaman ni jauh ke dekat? Sebab tu daripada muqaddimah tadi saya beritahu. Soalan yang kedua, Dajjal tanya tentang ladang Baisan. Ladang Baisan di Palestin. Ladang Baisan 1400 tahun yang lalu dia ladang kurma. Hari ni 2017, ladang tu dah jadi tanah lapang dah. Ni. Bukan kata pokok saja, buah tak ada, sekali dengan batang-batang tak ada. Dajjal kata apabila kalian melihat Nakhlu Baisan tidak lagi mengeluarkan buah, maka ketika itu zaman untuk aku muncul telah hampir. Zaman mana kan? Zaman mana? Siapan? Soalan yang ketiga, dia tanya tentang Ain Zughar, mata air Zughar. Antara ulama moden yang alim, yang menafsirkan dan mencari Ain Zughar ni adalah mufti Mesir yang lepas, Dr. Ali Jum'ah. Dia buat kajian, kemudian dia pergi. Bila Nabi sebut Ain Zughar ini dekat dengan Syam, Syria, Jordan apa semua ni, pasukan ulama daripada Mesir ni pergi ke kawasan sana dan mereka mendapati Ain Zughar itu merujuk kepada Laut Mati. Laut Mati. Saya sampai Laut Mati tu 2 kali. Waktu tu jahil lagi. Tempat tu tak boleh pergi tuan. Tidak digalakkan. Kan? Laut Mati, tempat laknat. Tapi dia ajib lah tempat tu. Kadar laut dia tak silap saya 60 kali daripada laut biasa. 1 kilometer sebelum tuan-tuan sampai tu telinga kita dah dengung dah sikit. Tuan-tuan masuk dalam Laut Mati, dia tasik tapi dia dipanggil Laut Mati. Bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan berjalan dalam, dia tak tenggelam. Tuan-tuan boleh berjalan sampai tengah. Laut Mati itu 100 tahun yang lalu penduduk di situ sebut Ain Zughar. 100 tahun yang lalu penduduk di situ sebut itu Ain Zughar. Ketika kumpulan ulama daripada Mesir, termasuk mufti Mesir yang lalu, pergi ke situ, berdiri di atas, bukan di dalam air tu, di tepi Laut Mati, berdiri. Orang kampung sebut, wahai tuan mufti, dulu di sini adalah sebahagian daripada Laut Mati tu. Dia tunjuk satu pokok jauh daripada Laut Mati tu, pokok jauh daripada Laut Mati tu. Dia kata, wahai tuan guru, dulu di pokok itu, situ masih lagi digenangi oleh Laut Mati. Dan hari ini dah mula surut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selesai tentang Dajjal. Jadi Dajjal ini dia diikat di sebuah pulau. Dia lelaki, dia pemuda, rambutnya kerinting, matanya 2 tetapi buta di sebelah kanan matanya. Mata kanan buta. Apabila dia keluar, bila Dajjal ini muncul, tuan-tuan tengok, saya sebut cara ringkas. Ini yang paling penting sekali. Apabila Dajjal ini keluar, maka umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia hanyalah 40 hari sahaja. Kita pun kata apa? Alhamdulillah, 40 hari singkat ya. Nabi kata hari pertama Dajjal itu keluar, panjang hari itu seperti setahun. Tang ni tak alhamdulillah, tang ni innalillah. Tuan-tuan, apabila Dajjal itu keluar, Allah memberikan umur kepadanya hanya 40 hari. Okey, lega?
Tiba-tiba Nabi sambung hadis tu. Nabi kata hari pertama Dajjal itu keluar, panjang hari itu akan menjadi seperti setahun. Tempoh yang Nabi sebut itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tempoh tu kiasan ke hakikat? Kata para ulama, tempoh itu hakikat. Setahun itu hakikat. 24 jam darab 365. Hari ni satu hari 24 jam. Hari ni satu hari 24 jam. Hari pertama Dajjal muncul di Asfahan, di Khurasan, panjang hari pertama itu 8,760 jam. Berubah tak tuan-tuan cuaca? Berubah. Berubah tak cara ibadah? Berubah. Berubah tak cara hidup? Berubah. Berubah tak cara makan? Berubah. Macam mana tak berubah? Sehari jadi 8,760 jam. Apa bukti hari pertama kemunculan Dajjal itu panjangnya sama seperti setahun? Itu hakikat. Buktinya ialah soalan daripada sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan tengok. Bila Nabi sebut hadis ni, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, hari yang Dajjal muncul sehari bersamaan dengan setahun itu, cukup tak kami solat 5 waktu?" Sahabat tanya soalan ni. Tuan-tuan dengar, "Ya Rasulullah, hari yang Dajjal muncul itu, yang panjang jadi setahun itu, cukup tak kami solat 5 waktu?" Nabi kata tidak. Dengar tuan, ini fiqh zaman Dajjal. Fiqh itu berubah sikit. Nabi kata tidak. Uqduru lahu qadra. Tak cukup kamu solat sehari, hari itu yang panjang setahun itu 5 waktu. Bahkan kalian mesti membuat anggaran kepada setiap waktu solat. Anggaran macam mana tuan-tuan? Macam ni. Kita tengok pada hari yang Dajjal keluar tu, kita tengok jam. Kalau ada jam lah, kalau ada jam. Cuaca tak berubah, gelap. Dah berapa kali pusing 12 jam, gelap. Maka ketika itu kita tetap perlu solat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia macam ni. Bila masuk subuh, contohnya pukul 6, kita tengok cuaca gelap, kena sembahyang subuh. Berlalu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Cuaca gelap. Kena solat tak zuhur? Kena solat. Habis kita solat zuhur, jam 1 berlalu lagi, 2, 3, 4. Kita tengok jam 4. Cuaca macam tu juga. Kena solat tak asar? Kena solat. Itu maksud Nabi, tidak cukup ketika itu kamu solat 5 waktu sahaja dan kamu mesti membuat anggaran. Dah selesai. Itu secara ringkas. Itu solat. Kemudian kata Rasulullah, hari kedua Dajjal panjangnya seperti sebulan. Pula dah. Kan kita ada ingat tadi 40 habis tahun tu selesai. Dah tuan-tuan. Panjang hari kedua menjadi seperti sebulan. Maksudnya 24 darab dengan 30. Berapa jam hari tu? 720 jam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, suasana macam mana waktu tu tuan-tuan? Macam ni kah? Ada kuliah maghrib, orang pergi kerja? Tak tahu, saya tak boleh bagi jawapan. Ketika itu manusia akan menghadapi buat kali pertama pengalaman dalam masyarakat itu, bagaimana mereka nak hidup satu zaman sehari jadi 720 jam. Tuan-tuan, panjang jadi. Macam mana nak hidup ni? Adakah budak-budak anak-anak kita pergi ke sekolah kah? Kita pergi kerja kah? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Zaman itu. Kemudian kata Nabi, hari yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari yang ketiga panjangnya seperti seminggu.
24 darab dengan 7, 168 jam. Dan hari yang keempat, kata Nabi SAW, barulah hari itu berjalan seperti hari-hari biasa kalian. Hari keempat. Semua sekali tuan-tuan, 365 campur dengan 30 campur dengan 7 hari campur dengan 27, semua sekali lebih kurang 429 hari. Lama tuan-tuan. Benda kedua yang paling besar yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, yang pertama solat. Yang kedua yang paling besar ialah apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang akan berlaku ketika mana hari yang panjang yang Dajjal itu keluar? Kata Rasulullah, Dajjal akan mengelilingi bumi. Tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lorong, tidak ada kawasan kecuali dijejaki oleh Dajjal. Tuan-tuan yang kata kami duduk Kuala Berang Ustaz, jauh. Tidak ada kampung atau bandar kecuali sampai Dajjal. Pada hari pertama Dajjal keluar, tidak akan ada setitis pun air untuk diminum, dan tidak akan ada sekeping roti pun untuk dimakan. Tuan-tuan, Nabi sebut tidak akan ada setitis air. Zaman hari ni kita tengok, air banyak Ustaz, sungai apa semua. Tuan-tuan sekalian, itu sebab tak berlaku kemarau. Cuba berlaku kemarau. Tuan-tuan, Malaysia ni kalau Allah sekat hujan 3 bulan, berapa negeri akan mula mencatur air? 2 tahun lepas, 3 tahun lepas berlaku kemarau, 3 bulan hujan tak turun. Saya tengok sendiri, beberapa negeri mencatur air baru 3 bulan. Kalau 5 bulan, kalau 7 bulan, kalau 10 bulan, setahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah SWT contoh Allah mengkemaraukan negeri kita. Tuan-tuan nak jumpa air ni? Tak jumpa. Tuan-tuan, bila hujan tak turun selama 7 bulan di Semenanjung ni, sungai kering tak tuan-tuan? Kering. Empangan kering tak kalau 7 bulan tak turun hujan? Kering empangan. Air yang disimpan dalam bukit, kalau hujan tak turun 7 bulan, air terjun, air sungai yang kita duk pergi mandi tu, tak ada air tuan-tuan. Nampak tak? Jadi itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, pada hari pertama keluar Dajjal, air ini tidak ada setitis pun. Ni, setitis pun tak ada. Tadi kita kata sebulan boleh simpan Ustaz, kan? 5 beg beras cukup lah. Masalahnya ialah hari pertama sudah tidak ada lagi sekeping roti dan setitis air. Siap. Orang berperang tak tuan-tuan? Tak ada makanan, orang berperang tak? Perang. Orang sanggup bergaduh kalau tak ada makanan. Apatah lagi kalau tidak ada air. Maka sahabat tanya soalan yang kedua kepada Nabi SAW. Ke-9 saya berhenti, insya-Allah dah 8.45 dah. Tuan-tuan pun letih, saya pun letih. Allahu Akbar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang Islam untuk mendapatkan makanan? Nabi pun jawab, ketika Dajjal datang di satu tempat. Tuan-tuan, Dajjal dia akan datang satu tempat. Apabila dia sampai di satu tempat, maka Dajjal akan bawa bergunung-gunung roti dan makanan. Bergunung. Siapa nak dapatkan makanan, siapa nak dapatkan minuman, satu saja ucapan, mudah saja.
Dia perlu mengaku alastu bi rabbikum, bala, kamulah Tuhan kami. Dia kena mengaku macam tu aja. Mudah aja. Mengaku apa tuan-tuan? Jual iman dan akidah yang paling mahal yang ada pada diri kamu, mengaku aku Tuhan kamu, dapat makanan. Waktu tu tuan-tuan, kita akan melihat betapa ramai di kalangan umat Nabi SAW berbondong-bondong ketika mana tidak ada makanan dan minuman. Mereka menyembah Dajjal, mereka mengaku tentang ketuhanan Dajjal. Wal'iyadzubillah. Yang inilah yang paling ditakuti oleh, yang dirisaukan oleh semua Nabi dan Rasul. Apa dia tuan-tuan? Satu orang umat Nabi Muhammad mengaku Dajjal sebagai Tuhan, maka kafir dan kufurlah dia selama-lamanya, tidak lagi akan keluar daripada neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, orang sujud, orang mengaku dia Tuhan, habis waktu tu, habis. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu, kami yang beriman, yang nak pertahankan iman kami ni macam mana ya Rasulullah, kalau kami hidup pada zaman tu? Tuan-tuan tahu apa Nabi jawab? Adakah Nabi jawab Allah SWT akan berikan air pada orang beriman? Sepanjang 400 tahun tempoh yang Dajjal turun tu, 400 tahun, 400 hari. Walaupun 40 hari, tapi hakikatnya ialah 400 hari. Sepanjang tempoh 400 hari Dajjal keluar itu, 400 hari itu orang beriman tak minum dan tidak makan. Macam mana tuan-tuan? Makanan mereka ialah, kata Rasulullah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Masuk akal tuan-tuan? Tak masuk akal. Tetapi itulah makanan orang beriman. Kita hari ni tak makan 4 jam, start motor carilah makanan. Pagi sarapan dah, tengah hari makan nasi dah, petang tu dia nak. Petang tu kalau kena juga cak kotiau ke, keleko ke, goreng pisang ke. 400 hari mereka yang nak selamatkan iman mereka daripada Dajjal tidak akan meneguk air walaupun satu tegukan. Macam mana tuan-tuan? Saya baca hadis ni, saya termenung panjang, tak boleh nak masuk akal saya. Macam mana nak selamat? Kata Rasulullah, makanan mereka hanyalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kata tiap-tiap kali mereka sebut zikir itu, perut mereka akan terasa kekenyangan. Luar biasa lah, luar biasa. Inilah antara benda sukar yang kita nak hadapi pada zaman Dajjal. Kalau Allah panjangkan umur duduk pada zaman tu, wal'iyadzubillah, itulah cabaran yang paling besar dalam kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar tuan-tuan cabaran tu. Apabila dia datang ke dalam satu kampung ataupun dalam satu bandar. Ini Nabi besar ni. Nabi kata, kamu tengoklah dia, sesungguhnya mata kanannya buta. Dan ketika mana dia mengaku bahawa dirinya Tuhan, ketahuilah bahawa Allah itu tidak buta matanya. Tuan-tuan, dia manusia berjalan, bukannya dia terbang. Dajjal itu tidak terbang, dia berjalan seperti manusia, makan seperti manusia, melihat dan bernafas seperti manusia. Bila dia datang, dia berucap di depan 10,000 orang di Kuala Berang ni. Dia kata, akulah Tuhan sekalian alam. Nabi kata, tengok muka dia, lihat kehuduhan matanya, matanya buta, dan Tuhan itu tidak buta. Jangan kalian terpedaya dengan dia. Dan setiap manusia beriman, apabila melihat Dajjal, mereka akan melihat di dahinya akan tertulis 3 huruf, iaitulah kaf, fa, ra. Bacaannya ialah kafir. Tulisan di dahi Dajjal yang disebut sebagai kafir itu tidak akan dapat dibaca oleh orang-orang fasik, munafik dan kafir.
Jaga-jaga tuan-tuan. Yang ni yang paling saya takut, yang paling kita semua takut. Hari ni kita ada jawatan ustaz, kita ada jawatan mufti, kita ada jawatan imam, kita ada jawatan sekian, kita ada jawatan sekian. Keluar Dajjal nanti tuan-tuan, kawan di sebelah kita nampak di dahi tu, ada tulis di dahi dia, jangan pergi, itu Dajjal. Kita pula kata tak nampak pun. Kenapa tak nampak? Kerana Nabi kata si fasik dan munafik tidak akan dapat baca tulisan itu. Wal'iyadzubillah. Ramai tak fasik hari ni tuan-tuan, munafik. Allahu Rabbi. Tengok, bila kita tengok dia datang kan, nampak di dahi dia jelas. Tuan-tuan, di dahi dia tidak ditulis dengan kapur ataupun cat ataupun pen. Tetapi orang-orang beriman akan membaca dengan nur yang diberikan oleh Allah daripada hati. Nur tu naik ke mata, dengan nur itu hidayah Allah, dengan hidayah Allah itu dia pun baca. Kafir, Dajjal ni lari. Apabila kalian berjumpa dengan Dajjal, larikanlah diri kalian. Bukan pergi interview pula. Lari. Jauhkan diri daripada dia. Jangan risau tak dapat makanan, kerana makanan orang beriman ialah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Antara yang paling banyak terpengaruh dan terpukau dengan Dajjal antaranya ialah Yahudi, dan yang keduanya wanita. Sehingga kalian akan melihat bagaimana kalian ketika itu akan mengikat ibu, kakak dan adik perempuan kalian di rumah masing-masing. Ikat. Kenapa ikat tuan-tuan? Bila Dajjal dia datang, dia bawa kemewahan, dia bawa makanan, dia bawa minuman, dia bawa emas dan perak. Tuan, orang bawa emas dan perak ni berketul macam ni, bukan iPhone 8, bukan iPhone 10. Emas begini, emas. Nabi kata dia tunjuk ke tanah, terkeluar emas dan perak. Keluar macam tu, keluar. Terpelanting-pelanting, terkeluar-keluar emas dan perak daripada tanah. Dia pun pegang emas dan perak. Siapa yang nak kemewahan, nak makanan ni, sila datang ke depan dan mengaku bahawa aku adalah Tuhan. Tuan-tuan, agak-agak manusia waktu tu berebut dah. Tuan-tuan tengok keadaan saudara-saudara se-Islam kita di Malaysia pada hari ni, yang dikeliling kita pada hari ini. Tuan-tuan, agak-agak pada zaman Dajjal keluar, tawarkan emas perak, tawarkan makanan dan minuman pada masa tak ada makanan dan minuman. Apakah manusia akan sujud ataupun lari daripada dia? Hari ini kalau ada tawaran RM1,000 pun manusia berebut-rebut RM1,000. Sanggup tak solat berhari-hari. Nak beli tiket bola, berapa hari orang beratok? Buat kemah depan tu 3 hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beli tiket bola tuan-tuan, beli nak tiket nak tengok perlawanan bola. Orang beratur tuan-tuan, 3 hari duduk di situ, 2 hari duduk di situ, 12 jam berdiri di situ. Tu kena bayar duit. Kalau bagi duit, kata Nabi, kalian akan melihat betapa ramai yang akan ikut dia, mengekori dan membuntuti Dajjal ke mana saja dia pergi, seperti mana sekawan lebah yang mengikuti ketua mereka. Habis pakai ikut. Jadi sama-samalah pakai buat persiapan. Saya cukup sekadar tu kot 9 lah. Sejam setengah tuan-tuan. Main-main melawak pun. Sekadar tu dulu, insya-Allah ceramah dan penerangan kita pada malam ni tentang salah satu daripada tanda besar kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi di pertengahan ceramah saya dah sebut dah apa yang kita perlu lakukan, sunnah persiapan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah untuk kita amalkan ni hak Nabi tinggalkan ni, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya datang juga dengan tujuan untuk membuat kutipan
bagi membina sekolah yang saya sebutkan tadi. Saya baru nak mula tuan. Tour pertama saya di Terengganu ni. Biar tak sebut Langkawi. Tour pertama saya ni di Terengganu ni. Nak tengok, mari nak tengok di sini, nak tengok kan macam mana umat Islam di Terengganu ni. Kalau sambutan kehadiran, masya-Allah kan, ni berapa ratus orang ni, ramai kan. Tapi kutipan kita nak tengok lah kan. Kalau banyak kita main pula kan. Kalau 4,000 5,000 tak main dah kan. Beritahu siap-siap lah. Nak buat tuan-tuan kompleks Islam Akademi Al-Habibul Mustafa 8 juta. Duit ada 100,000. Jujur saya beritahu, yang terkumpul 100,000. Ni saya baru mula bulan ni, baru nak mula langkah. Inilah tour pertama saya. Pakat-pakat tolonglah tuan-tuan untuk kita bina pusat pengajian yang insya-Allah saya sendiri yang asaskan. Saya sendiri yang asaskan dengan modul yang saya sendiri bentuklah pusat pengajian tu selama 13 tahun. Dia punya tempoh pengajian di situ. Dan dia orang ada letakkan tabung setiap pintu. Ada saya setiap pintu ada letakkan tabung. Yang keduanya tuan-tuan, saya mencari pewakaf bulanan. Ni dia punya borang dia. Tuan-tuan tulis nama ringkas dan juga nombor telefon. Saya tak bagi kat muslimat satu. Saya nak cari pewakaf bulanan sebulan RM100 selama setahun, bukan selama 5 tahun. Sebulan RM100 tuan-tuan wakaf untuk pembinaan lebih kurang 8 bangunan termasuk masjid, asrama dan sebagainya. Selama setahun, kemudian habis setahun kita cari orang lain pula. Siapa-siapa yang berkeinginan nak buat, berkongsi bersama-sama dalam pembinaan kompleks ni, habis solat boleh mai bagi nama, tulis nombor di sini. Setiap bulan dia masukkan sendiri RM1 ke dalam akaun sekolah. Nak tahu mana akaun sekolah, nanti kita akan beritahu dalam grup WhatsApp. Semua yang mendaftar nama nanti SU sekolah akan bawa masuk dalam grup, satu grup lah. 200 orang Terengganu duduk dalam satu grup. Dalam tu kita akan bagi tahu perkembangan sekolah, bagaimana nak masukkan duit setiap bulan melalui mesin lah, ataupun transfer online. Sebulan RM100, tak boleh RM100, RM80, RM90, ikutlah kemampuan dan keikhlasan kita kan? Jadi lepas solat, siapa yang nak jadi pewakaf bulanan boleh datang ke depan dan daftar dengan saudara Zarifi. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah pada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.